telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, terima kasih kerana sudi subscribe channel saya. Dan terima kasih juga memberi komen-komen yang positif kepada video-video yang saya utarakan. Okey. Ni yang kita duk pening kepala, belum selesai banyak lagi ni berkenaan dengan Nur Muhammad ni. Pasal apalah golongan ni, golongan yang kita selalu sebut tentang apa panggilan kita, Wahabi. Mengapa mereka menentang habis-habisan Nur Muhammad itu tersebut, sehingga banyak berpuluh-puluh video-video menentang Nur Muhammad, sedangkan isu-isu Nur Muhammad ni telah pun banyak disyarahkan oleh ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni termasuklah sekali Ustaz Muhaizat, Baba Ismail, dan saya sebutkan di sini banyak yang saya senarai, saya tengok Dr. Jahid Siddiq, Ustaz Zaidrus, Profesor Dr. Manan, Ustaz Ahmad Rozaini, Buya Ar-Razi, Ustaz Iqbal, Maulana apa tu, dan ramai lagi. Engku Fadil juga, Ustaz Kufadir juga, ya, mensyarahkan berkenaan dengan isu Nur Muhammad dan pegangan umat Islam terhadap Nur Muhammad ni. Namun demikian, apa yang saya faham berkenaan dengan Nur Muhammad ni ialah ada 3 golongan ataupun 3 kumpulan tentang Nur Muhammad ini. Yang kumpulan yang pertama ialah menolak terus Nur Muhammad dan tak mau dengar pun. Kalau boleh tak ada dari minda masyarakat tentang Nur Muhammad ni. Ni golongan ni lah. Golongan mereka ini yang kita gelarkan sebagai Wahabi ataupun ejen pembaharuan Islam ataupun ejen Yahudi kot. Ejen menipiskan akidah umat Islam. Dan golongan yang kedua ialah menerima Nur Muhammad itu secara berlebih-lebih, sehingga sampai satu tahap mengatakan bahawa Rasul itu adalah Tuhan. Sampai ke situ sekali. Ini salah lah, fahaman yang amat-amat salah. Dan golongan yang ketiga ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menerima seadanya Nur Muhammad ini, yakni konsep Nur Muhammad ini, dan tidak menjadikan ianya sebagai asas akidah. Dan banyak syarah-syarah yang dikeluarkan oleh ustaz-ustaz ini berkaitan dengan konsep Nur Muhammad. Kalau kita tengok Profesor Dr. Abdul Manan, ya, menyatakan bahawa menurut kefahaman ahli tasawuf, Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada hadis Jabir ni. Hadis Jabir yang dikatakan hadis palsu. Ini betul ke hadis ni hadis palsu? Ini menjadi pertikaian sebab ramai juga ulama-ulama menyatakan hadis itu adalah apa dia panggil? Bukan sahih, dia panggil apa? Boleh diterima pakailah untuk dalam bahasa mudah. Dan hadis itu ialah daripada dalam Musnaf Abdul Razak. Tetapi dikabarkan bahawa dalam Musnaf Abdul Razak itu ada hilang satu jilid lah, hilang. Itulah yang dikatakan, maka tidak ada lagi cerita berkenaan hadis Jabir ni. Dan ada yang menyatakan mengikut Dr. Jahid Siddiq, Musnaf itu dijumpai di India. Ini yang kadang-kadang pelik, memeningkan kepala kita. Ya, memeningkan kepala kita sebenar-benarnya tentang Nur Muhammad ini. Jadi kita, kepahaman orang awam setakat mana? Ni kita nak bincang sikit lah. Ya. Kalau mengikut Abdul Hadi, beliau telah pun bersumpah, sumpah laknat tu, wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa Nur Muhammad ni tidak ada dalam Islam.
Tapi sebenarnya tu salah tu. Sebenarnya kefahaman Nur Muhammad itu penting. Sebab Nur Muhammad ini dalam konteks bagaimana? Pada pendapat saya lah. Ini saya huraikan berdasar kepada fahaman saya di atas syarah-syarah ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga ustaz-ustaz di sebelah sana. Contohnya Ustaz Rora. Ustaz Rora pun ada berkata bahawa Nur Muhammad ini, kalau dia kata, kalau tulis sini, saya tulis sini, jika Nur Muhammad adalah makhluk pertama dicipta, tiada hadis bagi pendapat dia lah. Dan kalau maksud Nur Muhammad itu cahaya hidayah Muhammad, membawa orang kata rahmat kepada sekalian alam, itu beliau percaya. Ya, sebab gelaran Nur ini adalah ada gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau anda rujuk di dalam Al-Quran pun ada surah Al-Maidah ayat 15, surah Al-Ahzab ayat 46, surah An-Nur ayat ke-35 menyentuh tentang Nur Muhammad ini. Tetapi konsep tahap kepahaman kita itu sendiri janganlah sampai orang kata berlebih-lebih. Itulah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan terang-terang. Dan dia agak berbahaya kalau mengikut Ustaz Dr. Zahid Siddiq ni. Agak bahaya sekiranya penyalahfahaman tentang Nur Muhammad itu sendiri, yang sehingga ia memboleh kepada kesesatan, di mana sampai tahap tadilah yang macam saya kata tadi, Muhammad itu Tuhan, dah jadi macam konsep Trinity, konsep apa, Kristian, ya. Jadi itulah, kena berhati-hati. Kalau boleh sahabat-sahabat kita semua study lah dan faham betul-betul tentang Nur Muhammad ini. Dan pada saya sebagaimana yang dikatakan oleh Nodros, saya panggil dia Nodros lah sebab saya tak iktiraf dia ustaz, nyatakan bahawa hadis tu dah dibakul sampahkan. Itu kurang ajar lah namanya kan. Hadis yang dia maksudkan tu, kalau tak salah saya, ialah hadis Jabir ni lah, telah dibakul sampahkan. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah biadab lah. Dan dia juga ada membuat kritikan terhadap Dr. Zahid Siddiq Al-Khalidi, yang mana katanya tidak stabil tentang apa yang disyarahkan. Dan yang dikatakan ya, dibakul sampahkan itu hadis ini kerana tidak ada dalam Musnaf Abdul Razak. Jadi saya bacakan sikitlah hadis ni ya. Dan dikatakan hadis ini dijumpai dalam kitab Syiah pula. Tak ada pula saya mendengar bahawa hadis ini dijumpai dalam kitab Syiah. Yang ini yang menjadi masalah, sebab ada yang membenarkan hadis ini dan ada yang mengesahkan hadis tersebut berdasarkan fahaman apa yang saya lihat di dalam ketah kerja di Universiti Kebangsaan Malaysia daripada siapa doktor apa saya lupa, dan ketah kerja yang dicetakkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, ya. Dan ini kita, walaupun perkara ni kata ianya menjadi satu kekhilafan lah, maknanya pertikaian antara dua pihak, tetapi kita tidak bolehlah mengatakan ianya dibakul sampahkan. Hebat sangat kan kau terus sampai begitu sekali. Sedangkan hadis-hadis berkenaan Nur Muhammad ni bukan saja hadis Jabir ni, ada hadis-hadis lain juga yang mengesahkan tentang Nur Muhammad. Cuma cara kefahaman kita saja, kefahaman kita yang bagaimana. Jika kefahaman kita ini berlebih-lebih
dan membawa kepada menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kefahaman yang tidak betul. Nah, dan inilah yang perlu anda jelaskan kepada umum. Yang anda tentang ni Nur Muhammad yang bagaimana? Kadang cerita merepek kita tak tahu. Dia tentang Nur Muhammad saja, tapi Nur Muhammad dalam konsep yang bagaimana? Banyak juga hadis-hadis yang menceritakan tentang Nur Muhammad ini, ya. Saya tak nak sebut sini, dan saya baca dulu semua hadis dalam Abdul Razak ni lah. Abdul Ar-Razak meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah. Katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, demi bapaku, engkau dan emakku, kabarkan kepadaku mengenai sesuatu yang paling awal dijadikan oleh Allah sebelum sesuatu yang lain. Jawab baginda, wahai Jabir, bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan sebelum sesuatu ialah nur Nabi engkau dari nurnya. So hadis ini dikategorikan sebagai mustaqim. Mustaqim ni maknanya boleh pakai lah kot, kita orang awam ni, iaitu hadis makbul. Dan dikatakan tak ada dalam Musnad Al-Razak, ialah hilang. Lepas tu jumpa di India. Hadis tersebut disebut oleh ramai ulama ni, oleh Al-Laknawi. Ini yang apa yang saya rujuklah. Dan ia merupakan satu perbincangan ilmiah yang panjang. Jadi kita janganlah sampai membaku sapahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana disebabkan oleh beberapa kesilapan ke apa. Ini jadi perbincangan. Jadi kepada sesiapa yang nak percaya, percayalah. Tapi percaya itu jangan sampai tahap menjadi satu pegangan atau akidah yang contohnya kalau tak percaya kepada Nur Muhammad katanya jadi boleh jadi kafir. Itu tak boleh lah kan. Jadi saya baca di sini sedikit sebanyak apa kesimpulan lah ustaz-ustaz tu yang tadi saya sudah baca kesimpulan daripada Profesor Dr. Abdul Manan. Kalau kita kata Ustaz Ahmad Rozaini, ya, Ustaz Ahmad Rozaini menyatakan berdasarkan kepada Al-Quran bahawa Nur Muhammad itu wujud. Dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran kata Ustaz Rozaini, dan nur itu ialah cahaya. Cahaya ini ialah cahaya kebenaran, ya, cahaya kebenaran. Dan Nur Muhammad ini juga manusia ni kan, kejadian manusia ni ada dua, satu jasad, satu roh. Jadi nur yang disebut itu ialah roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Nur Muhammad. Cahaya maknanya dia membawa kebenaran kepada alam ini. Jadi jasad lah daripada tanah. So of course lah jasad itu daripada Adam alaihissalam. So Ustaz Iqbal tentang konsep Nur Muhammad adalah makhluk pertama ciptaan Allah. Itu apa yang dia bagi penuh dengan hujah-hujah beliau. Dan jika anda nak tengok lebih detail tentang apa syarah Ustaz Iqbal ni, ialah dalam yang terbaru, ialah dalam persidangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang baru-baru ni, ya. Antara Ustaz Iqbal ada, Dr. Aiman Al-Kiti ada, Dr. Jahid ada, siapa lagi? Ada satu daripada Indonesia, beberapa orang lah. Jadi anda bolehlah merujuk kepada ceramah tersebut. Ini lebih kurang yang saya kata, banyak ustaz-ustaz. Dan Ustaz Azhar Idrus pun ada membuat syarah. Dia kata berlaku perselisihan pandangan ulama. Jadi kita tidak bolehlah membaku sampahkan. Ini perselisihan, satu perbincangan ilmiah. Apakah pula hang belajar baru 2-3 tahun terus hang terus baku sampahkan hadis tersebut?
Tak patut. Dan kalau hang tak percaya, sudah tak percaya, tak apa. Percaya pun tak apa. Macam siapa ni Ustaz Muizzat. Ustaz Muizzat syarahkan menyatakan benda khilaf. Jumhur ulama mengatakan makhluk pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Jadi itu pandangan Ustaz Muizzat dan apa yang dia faham dan dia belajar. Jadi kita tak boleh katakan Ustaz Muizzat salah. Kita tak boleh kata macam tu. Inilah punca-punca mencari perkelahian yang sebenarnya, ataupun nak cari kefamousan ke apa. Bahasa baru. Ni dua ni pun kadang-kadang betul lah. Setengah-setengah YouTuber kata dia ni dah melampau. Kadang-kadang apa yang dia syarahkan dalam bilik dia dengan kru-kru dia itu tak ada isi pun. Banyak benda andaian-andaian saja. Dia lebih kepada pemikiran dia sendiri, dan lepas tu dia membuat andaian. Dia baca buku, dia buat andaian. Dia baca buku, dia buat andaian. Tapi dia tidak alami sendiri. Contoh berkenaan dengan wahdatul wujud, kata dia tidak sendiri mengalami ataupun duduk dalam ilmu tasawuf itu dan faham betul-betul apa itu wahdatul wujud, martabat 7. Kalau dia benar-betul faham dalam konsep itu, dia sepatutnya syarahnya itu boleh memberi manfaat kepada seluruh umat di bumi Nusantara ini. Tapi hari ini kenapa orang marah dia? Sebab syarah dia tu tidak mencakupi keseluruhan umat Islam. Itu pandangan peribadi beliau saja yang mana lebih menjurus kepada fahaman yang literal dan juga kita panggil Wahabi lah, ya, kita panggil Wahabi. Dan inilah yang kita kata bahaya dan punca menyebabkan pecah belahnya masyarakat, kerana ustaz-ustaz ini berpecah-pecah. Berpecah-pecah belah. Mengapa kamu tidak boleh ada kesepakatan tentang satu isu ini, Nur Muhammad, dan kamu sepakat bagaimana? Kamu tak percaya, okey, tak percaya sudah. Dan janganlah membaku sampah hujah-hujah daripada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan hadis Jabir dan Al-Quran juga ada menyebut tentang Nur Muhammad. Saya tak maulah baca ayat Quran di sini sebab saya orang awam. Kalau kamu nak tengok lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Nur Muhammad ini, kamu rujuklah apa yang saya sebutkan tadi. Ya, saya sebut sekali lagi. Ayat 15 surah Al-Maidah, ayat 46 surah Al-Ahzab, ayat 35 surah An-Nur. Ini menyebutkan tentang Nur Muhammad itu sendiri. Ya. Jadi lepas tu kamu tengoklah ceramah-ceramah, bukan satu, kamu compare, tengok banyak-banyak ceramah. Macam saya tengok semua, dan saya pun belajar dengan seorang guru saya berkenaan dengan pelbagai lah, bukan soal Nur Muhammad saja. Jadi di sini saya senaraikan ramai ustaz-ustaz yang sentuh tentang Nur Muhammad, seperti Dr. Rozaimi Ramli, Dr. Asri, saya bersama kita, Ustaz Muizzat, Baba Ismail sepanjang daripada Thailand, dan saya senaraikan juga ramai Dr. Jahid Siddiq. Banyak video-video Dr. Jahid Siddiq berkenaan dengan Nur Muhammad ni. Ustaz Azhar Idrus, Profesor Abdul Manan, Dr. Abdul Manan, Ustaz Ahmad Rozaini, Buya Ar-Razi, Ustaz Iqbal, Maulana Asri Yusof. Ini yang saya senaraikan ni. Saya dah tonton video-video mereka ini berkenaan dengan Nur Muhammad. Jadi pegangan yang saya pegang ialah yang tidak keterlaluan dan tidak menjadi asas kepada akidah. Ya, akidah kita. Kita nak percaya, tak nak percaya sudah. Tapi Nur Muhammad itu wujud. Ya, Nur Muhammad itu wujud. Kalau kita tolak Nur Muhammad, bermakna kita tolak Al-Quran. Betul tak? Sebab dalam Al-Quran ada menyebut bahawa Rasulullah itu nur. Ya. Ini kena betul-betul lah. So Abdul Hadi, sampai kamu bersumpah-sumpah
bahawa Nur Muhammad itu tak ada dalam Islam, lebih kurang macam itulah. Jadi kamu kena spesifikkan bahawa yang mana satu yang kamu tak percaya tu, makna yang kategori yang mana? Kategori yang ketiga, yang kedua tadi, yang menyatakan berlebih-lebihan mempercayai Nur Muhammad, menggunakan konsep Nur Muhammad dalam hakikat insan itu, dalam kitab Hakikat Insan kalau tak salah saya, iaitu hakikat mengenal diri. Tapi kalau kita soal itu pun, kalau tidak berlebih-lebihan, saya rasa tak ada masalah. Kita faham betul-betul tentang Nur Muhammad itu sendiri. So, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, fahamilah betul-betul berkenaan dengan Nur Muhammad ini, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan Nur Muhammad ini janganlah dibakul sampahkan, kerana ianya satu perbincangan ilmiah yang panjang, dan ada yang kata satu perkara khilaf. Ada yang kata betul, benar, dan ada yang kata hadis tu palsu. Itu terserah kepada ulama-ulama kita, dan kita sebagai orang awam, kita kena kaji kedua-dua belah pihak, dan janganlah sampai kita tersalah duduk, kita duduk di tempat yang mana. Kalau kita duduk di tempat yang pertama, katakan kita tak percaya terus kepada Nur Muhammad. So apa terjadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang saya sebut tadi, yang menyentuh tentang Nur Muhammad? Ini fahaman kita sebagai orang awam. Ustaz-ustaz ni dia kadang-kadang main sedap mulut dia je. Memanglah kita tahu dia cerdik, dia pandai, dia bijak. Dia mengaji dengan, orang kata, berkurikulum tentang agama Islam, ilmu hadisnya, itunya, ininya. Jadi kita orang awam ni pula, kita orang awam ni duduk dengar mereka ni, sehingga kadang-kadang kita menjadi satu kekeliruan kepada kita. Sepatutnya kamu ustaz-ustaz semua yang saya hormati, kamu berdiskusi antara kamu sendiri dan buat kata sepakat. Dan itulah lebih baik. Ini bukan soal Nur Muhammad saja, soal banyak urusan hal-hal lain, perkara-perkara lain dalam agama, sehingga kan ia menjadi berpuak-puak. Orang ni kata begini, orang ni kata begitu, orang ni kata begini, memalukan. Memalukan kita semua, dan orang awam nak pegang yang mana. Dan masing-masing menegakkan, orang kata, mengatakan hujah mereka itu betul, sehingga kan orang awam yang jadi keliru. Ini yang menjadi masalah kepada kita semua, sahabat-sahabat. Jadi saya hadir di sini bukan apa, saya pun bukanlah, orang kata, orang yang mempelajari agama Islam secara khusus, secara, orang kata, ustaz lah, orang kata, secara yang berkurikulum. Tetapi saya juga berhak sebagai orang awam, kita pun mengamalkan amalan dalam beragama. Jadi kita berhak tahu dan berhak mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Jadi apa yang kita amalkan sebelum ini, adakah ianya tak betul? Dah beratus tahun dah. Inilah yang kita merisaukan kita ni, dan apa akan jadi kepada anak cucu kita pada masa-masa akan datang, yang mana sentiasa berlaku contradiction di dalam perbahasan agama yang muncul di dalam YouTube, yang muncul di surau-surau, sehingga akan menjadi confused ataupun celaru, dan menjadi satu perkara yang menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Kita sebenarnya nak mencari titik persamaan, kita nak mencari satu solusi. Memang sepatutnya kita tak nafikan kemungkinan ada juga sedikit sebanyak kesilapan-kesilapan kecil dalam beragama ni. Contoh ustaz-ustaz kita, dan ustaz-ustaz yang nak bawa pembaharuan itu perlu duduk semeja. Ini seranan saya. Dan hari ni saya nak tegur lah Ustaz Nodros ni.
Nodros ni kadang-kadang keterlampauan. Adakah dia ni ustaz ke tidak, saya tak tahulah, ya. Ustaz Nodros Singapura ni yang hari-hari bersyarah dalam sidang channel Sidang Kalam, yang boleh mengelirukan. Dan lagi satu, dia ni tidak tak reti nak hormat orang tua, ya. Boleh dia kata di bangku sapah kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ke boleh. Dan tidak hormat Dr. Zahid Siddiq Al-Khalidi, seorang orang kata orang tua, seorang yang berilmu, dan dia adalah ketua tarikat, dan dia adalah ketua JAKIM lah, ya, ahli majlis fatwa ke apa, saya tak ingat dah. Jadi sepatutnya kalau kau nak react sekalipun, untuk melakukan channel kau sekalipun, kau jagalah adab-adab, dan janganlah terus menghukum orang. Ini yang kita pesan. Banyak juga dia react kepada ustaz-ustaz lain. Saya tengok macam dia je yang pandai, orang lain semua bodoh belaka. Jadi saya akan tengok. Saya sebelum ni saya tak tengok video-video dia, tapi sahabat-sahabat saya kata tengok Nodros tu teruk sangat. Macam-macam dia keluarkan. Dan satu lagi, saya duk dalam kepala otak saya ni duk rasa macam teks-teks yang Abdul Hadi dalam channel Abdul Hadi bertanya tu datang daripada sana. Sebab itulah, nanti saya akan sambung lagi video yang satu lagi. Ada satu perkara tentang mereka ni telah react kepada Dr. Zahid Siddiq, react kepada Dr. Zahid Siddiq berkenaan adalah beberapa hal, dan saya dah save video tu, cuma dia orang tarik balik kot video dia orang tu. Cuma saya rasa benda ni tak patut lah. Mungkin dia rasa video tu ada kesilapan lah kepada beliau ni lah, pembaca angin kuat, pembaca skripnya main baca je, sebenarnya tidak bertepatan tentang konsep perbincangan mengenai Nur Muhammad yang disyarahkan oleh Dr. Zahid Siddiq Al-Khalidi. Dia nak react Dr. Zahid Siddiq. Lepas tu dia terpaksa tarik balik video tersebut. Tapi bahasa yang digunakan oleh Abdul Hadi ni berat jugalah. Wah, dia tekan Dr. Zahid macam begitu serius sekali dengan matanya, dengan bahasanya. Dr. Zahid, walaupun kau tua dan aku muda, gini. Masya-Allah. Kalau video tu on, ya, tapi saya ada video tu, saya dah save. Nanti saya review balik. So syukurlah dia dah mungkin dah terasa bahawasanya video itu tidak mencakupi apa yang dia nak, yang dikehendaki untuk react Dr. Zahid Siddiq berkaitan dengan Nur Muhammad, kalau tak silap saya. Dan di situlah yang dikatakan adab, ya, adab. Sebab dia orang ni memang tolak tasawuf kan. So tak ada adab lah. Bila tak ada adab tu yang jadi masalah. Jadi masalah kepada kita untuk dalam berbicara, dalam berurusan, ya. Okey sahabat-sahabat, panjang lebar saya sentuh, ya, kefahaman secara ringkasnya tentang Nur Muhammad ni, yang kita sepatutnya mempercayai Nur Muhammad ini, tetapi jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.